Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati sekalian, tazkirah jemaat kita ni, kita ada lebih kurang 20 minit ke 15 minit ke. Kita akan lihat, kita sama-sama baca beberapa nas, sama ada daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan solat Jumaat. Kita akan lihat di sudut fadilat dia. Jadi bila kita nak tengok tentang solat Jumaat ni, dia tidak boleh lari daripada kita lihat kelebihan hari Jumaat tu sendiri. Kenapa saya bawa tajuk berkenaan dengan solat Jumaat? Kerana kita selalu baca tentang ayat Jumaat, tapi sama ada kita betul-betul faham ke tidak tentang ayat Jumaat yang biasa kita baca tu, itu satu persoalan yang lain. Sedangkan bila kita mari solat Jumaat ni, dituntut ke atasnya kena buat yang terbaik. Jadi nak buat terbaik solat Jumaat ni kena faham. Kalau tidak faham, bagaimana kita nak buat yang terbaik? Di antara perkara-perkara yang kena faham, fadilat tu sendiri. Jadi saya akan baca beberapa nas daripada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan solat Jumaat kita ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja semata-mata solat yang dapat penat dengan lelah. Nas yang pertama yang saya nak baca ialah ayat Al-Quran yang selalu sangat tuan-tuan dengar, iaitulah surah Al-Jumaat ayat nombor 9. Kita sama-sama tengok makna dia, kita lihat apa yang dikupas oleh ulama-ulama tafsir. Mudah-mudahan kita dapat faham. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita supaya kita hayati dan faham. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ni tuan-tuan, satu benda besar. Bila Allah nak sebut satu perkara, maka dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka tajuk yang ni bawa sebelah itu sangat-sangat mustahab. Sangat-sangat mustahab. Bahkan orang yang mengabaikan perkara ini, dia celaka. Baik. Jadi bila kita dengar ayat Al-Quran, Allah seru ya ayyuhalladzina amanu, sepatutnya kita tinggal benda lain, tumpu kepada perhatian kepada benda apa yang Allah nak sebut. Maka Allah kata, lepas dia kata ya ayyuhalladzina amanu, dia kata idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, apabila dipanggil untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, Allah sambung fas'au ila zikrillah. Fas'au maksudnya maka bersegera. Bersegera kepada apa?
ila zikrillah, kepada ingat kepada Allah. Allah kata bila diseru untuk solat Jumaat, Allah kata fas'au. Fas'au ni maksudnya bersegera, tinggal benda lain, tumpu kepada apa? Ila zikrillah. Sebelum kita baca ayat yang lain, dari apa yang saya baca tu pun kita dah boleh faham solat Jumaat bukan main-main. Allah kata bila diseru kepada solat Jumaat, fas'aun, bersegera sekarang juga, pusatkan pemikiran kamu ila zikrillah, kepada ingat kepada Allah. Kemudian Allah sambung lagi, wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Bila orang azan, bila orang sungguh seru kepada solat Jumaat, cepat-cepat bersegera kepada ingat kepada Allah. Wadharul bai', tinggal jual beli. Allah sebut jual beli dalam ayat ini kerana jual beli ini benda mustahak untuk manusia hidup. Manusia nak makan, nak meneruskan kelangsungan hidup, ada jual beli, ada muamalat. Kalau jual beli yang berkaitan dengan duit yang menentukan hidup mati pun kena tinggal, yang lain pun lagilah kena tinggal. Allah sebut benda besar, tinggal jual beli. Bila mana azan, bersegera ingat kepada Allah. Yang selama ni pemikiran tu duk fikir hal dunia 24 jam, berhenti sekejap. Fas'aun ila zikrillah, bersegera ingat kepada Allah. Wadharul bai', tinggal segala urusan-urusan dunia kamu. Allah sambung lagi, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui, kalau kamu faham, itu yang terlebih baik untuk kamu, untuk kita semua, kalau kita tahu. Kerana apa? Kerananya solat Jumaat ini perintah besar. Solat Jumaat ni perintah besar, dan di dalam solat Jumaat dan hari Jumaat itu mengandungi banyak fadilat-fadilat. Kalau kita tahu, setiap minggu kita akan menanti-nantikan hari Jumaat, bersungguh nak tunggu hari Jumaat, bersungguh nak tunggu solat Jumaat. Baik, itu terjemahan ringkas kepada ayat surat Al-Jumaat ayat nombor 9. Cuba kita lihat tafsiran dia sedikit menurut ulama-ulama tafsir, antaranya Ibnu Katsir. Apa yang dia sebut? Ayat di permulaan ayat yang mula-mula ni saya petik tafsir Ibnu Abbas untuk menghuraikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi seru solat Jumaat ni maksudnya apa? Jadi menurut tafsir Ibnu Abbas, maksudnya azan. Bila azan saja, tinggal benda lain. Fas'aun ila zikrillah, bersegera ingat kepada Allah. Wadharul bai', tinggal segala urusan jual beli. Baik, menurut Ibnu Katsir,
tentang fas'au ila zikrillah, bersegera kamu untuk ingat kepada Allah. Secara ringkasnya dari apa yang ditulis di sini, maksudnya bersegera ni fas'au maknanya segera mengalihkan perhatian untuk ingat kepada Allah. Bila ingat kepada Allah, biasanya apa orang buat? Bila orang ingat ke Allah, dia akan berdoa. Bila ingat kepada Allah, dia akan teringat tentang kesalahan-kesalahan, maka diiringi dengan ampun. Maknanya, kata Ibnu Katsir, bila mana dengar satu suara azan, sepatutnya pemikiran orang yang beriman, tersebab awal ayat cerita pasal orang beriman, dia boleh pusing, dia twist pemikiran dia tu daripada fikir banyak pasal hal dunia, fas'au ila bizikrillah. Baik, satu lagi pemahaman yang mungkin ataupun yang pernah kita dengar, ada orang kata fas'au ila zikrillah, bersegera ni maksudnya berjalan cepat. Tak betul. Ada setengah orang faham fas'au tu bersegera tu sejalan-jalan cepat, maknanya bila dengar azan berjalan cepat. Tidak. Sebabnya ada ayat, ada hadis lain, hadis daripada Sahih Bukhari. Saya baca maksud dia lebih kurang. Jika kalian mendengar iqamat, maka berjalanlah menuju solat, dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Jadi kalau kita pegang hadis ini, hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 600 ni, dia tidak memberi makna jalan cepat. Bersegera maksudnya pemikiran tu twist terus, twist terus, dan pusatkan kepada ingat kepada Allah. Itu maksud dia. Jadi boleh ke tidak kita buat tu satu cerita lain dah pula. Berjaya ke kita ikhtiar tu, itu satu benda yang kita kena usahalah. Banyaklah usahanya. Sebab kerja agama tu dia mari dengan hati. Kalau hati berkarat, dia payah nak buat. Kalau nak buat kerja agama, dia kena bersihkan hati dia. Makan makanan yang halal, jangan suka cakap bohong, berhenti maksiat. Orang yang tinggal benda-benda ni dan jaga makan dia, insya-Allah taala Allah akan campakkan perasaan dalam jiwa dia. Bila dengar azan saja, pemikiran dia akan dipusatkan pada ingat kepada Allah. Baik, seterusnya wazarul bai'. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bila Allah sebut bila mana diseru kepada hari solat pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, bersegera kamu kepada ingat kepada Allah, tinggal ingat kepada urusan dunia. Wazarul bai', dan tinggal jual beli. Berdasarkan kepada ayat ini, wazarul bai' ini, kata Ibnu Katsir, maka ulama sepakat mengharamkan jual beli setelah suara azan yang kedua dikumandangkan. Jadi jatuh haram jual beli dia. Perbuatan jual beli dia tu berdosa. Sama ada duit itu haram ke tidak ke, itu ulasan lain lah pula, ya, yang memerlukan pada perbincangan yang lain. Pokok pangkalnya, jual beli yang diteruskan setelah azan yang kedua jatuh hukum haram. Baik, seterusnya kita ada masa 5 minit lebih lagi. Hadis berkenaan dengan kelebihan solat Jumaat ni banyak. Jadi saya nak sebut bermula daripada satu hadis berkenaan dengan besarnya hari Jumaat. Saya rasa saya banyak baca, kalau hadis panjang-panjang tu saya baca terjemah saja sebab masa pun 10 minit, ya, tak banyak.
Yang ni saya nak baca ni hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik hari yang terbit atasnya matahari, kata Nabi, yaumul Jum'ah, ialah hari Jumaat. Mana hari yang paling besar sekali di antara hari-hari ni, hari Jumaat. Kenapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fihi khuliqa Adam, pada hari ini diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha, pada hari ini dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga dan hari ini juga dikeluarkan. Nak ceritanya hari ini banyak peristiwa besar. Banyak peristiwa besar berlaku. Kemudian hujung ni Nabi kata, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Wala taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat illa fi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumaat. Maknanya hari Jumaat ni hari besar. Kadang-kadang macam mana kita nak faham hadis ni, terutama yang hujung dia gini lah tuan-tuan. Takdir lah, sekiranya kita ni tahu kita nak mati hari sekian-sekian, ginilah senang, katalah kita tahu, sekiranya kita tahu kita nak mati hari Sabtu pukul 5 pagi, rasa-rasa apa yang berlaku pada kita hari ni? Tuan-tuan nampak? Kita akan tinggal benda lain, minta ampun, sebab sifat manusia ni buat dosa. Saya buat salah, tuan-tuan juga buat salah. Atas sifat seperti itu Allah suka kita minta ampun. Lepas tu pula minta ampun, taubat ni jangan tangguh. Jadi kalau satu orang tu tahu dia nak mati hari Sabtu pukul 5 pagi, secara hari ni 100% jiwa dia tu tumpu kepada taubat, tumpu kepada ibadah, tumpu kepada kepatuhan kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu kesan dia. Begitu juga bila Nabi kata wala taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat illa fi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumaat. Maksudnya kita kena hati-hati, sebab kiamat ni Allah tak bagi tahu tarikh dia, cuma Allah bagi tahu tanda-tanda. Sekarang ni pun kalau tuan-tuan mengaji, baca kitab-kitab, banyak sangat dah tanda-tanda dia tu. Tinggal tanda-tanda besar tak jadi lagi. Tanda-tanda yang mendekati tu terlalu banyak. Jadi oleh kerana itu, bila kita faham kiamat berlaku pada hari Jumaat, maka ulama pun menjelaskan kepada kita. Di antara Imam An-Nawawi, dia quote kata Qadhi Iyad dalam hadis ini, menjelaskan bahawa perkara-perkara besar yang terjadi dan akan terjadi pada hari Jumaat. Oleh itu, hamba sepatutnya mempersiapkan diri dengan amal saleh untuk mendapat rahmat, keampunan dan menjauhi daripada seksa dia. Tu ulama besar tu tulis tu. Bila kita baca ayat hadis ni, kita kena faham kat tu. Maka lepas ni kita kena tahu bahawa hari Jumaat hari besar. Saya baca satu hadis lagi, mungkin tak sempat nak huraikan panjang lebar. Fadilah yang kedua, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia menyebut tentang hari Jumaat. Maka baginda bersabda, maksudnya di dalamnya terdapat satu waktu
tidaklah seorang muslim mendapati waktu itu lalu dia berdoa memohon sesuatu kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Ya, Rasulullah kata dalam hari Jumaat ni ada satu waktu, ada satu masa bila mana satu orang muslim doa minta sesuatu kebaikan kepada Allah, Allah makbul. Minta nak jadi baik, Allah makbul. Minta nak sedekah banyak, Allah makbul. Minta anak jadi cerdik, Allah makbul. Minta sehat, Allah makbul. Minta nak pergi Mekah, Allah makbul. Bila masa ni? Hari Jumaat. Ada satu waktu berlaku pada hari Jumaat. Kemudian dalam hadis yang sama, seorang periwayat nama dia Qutaibah, dia kata dalam riwayat dia, baginda memberi isyarat dengan tangan dia, waktu dia sikit sangat. Baik, untuk rekaskan waktu, rekaskan huraian, saya petik terus huraian Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, waktunya ini berdasarkan kepada Sahih Muslim hadis nombor 1409. Menurut Imam An-Nawawi, saya sebut ni bukan apa, sebab kalau tuan-tuan dengar huraian-huraian, mungkin tuan-tuan dengar huraiannya agak berbeza. Ada yang kata lepas asar sampailah maghrib. Yang ni kita ambil berdasar pada hadis betul dan dihurai oleh ulama yang kita kenal. Siapa dia? Imam An-Nawawi. Dia petik hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Sahih Muslim hadis 1409 daripada Abu Musa Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ia ialah antara imam duduk di atas mimbar hingga selesai solat Jumaat. Duduk imam di atas mimbar hingga selesai solat Jumaat. Jadi bila kita boleh berdoa tuan-tuan? Sebab waktu khatib khutbah tak boleh nak buat benda lain. Tak boleh bercakap. Zikir tak boleh. Doa tak boleh, sebab waktu itu kita kena dengar khutbah. Jadi kalau mengikut satu huraian ulama, termasuklah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dia kata antara dua khutbah. Kan ada dua khutbah, kan imam duduk sekejap. Ada masa lebih kurang berapa minit, 2-3 minit. Masa tu ambil kesempatan doa banyak-banyak. Nak suruh mak kita sihat, nak suruh rezeki murah. Tak kira lah apa saja niat baik-baik. Doa hari itu insya-Allah taala Allah makbul. Saya rasa memadailah setakat itu, dah nak masuk atur ni. Kalau ada peluang insya-Allah kita sambung lagi cerita berkenaan dengan fadilat solat Jumaat. Ni penting tuan-tuan. Kalau tak sempat dengan yang huraian sini pun tuan boleh cari buku-buku. Sebabnya bila kita faham fadilat satu-satu perkara, dia memberi dorongan untuk kita tu lebih fokus, lebih rasa penting dalam melakukan sesuatu perkara. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.